Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan mengenai topik 4 iaitu pendidikan dengan roh. Yang pertama iaitu didikan atau ilmu yang dikira baik sejak daripada didikan oleh keluarga sehingga sebelum memasuki alam universiti. Poin yang pertama, menanamkan akidah serta mengajar mereka berkenaan syariat dalam agama seperti solat, di samping dapat membina akhlak peribadi berteraskan akhlak Islam. Sebagai contoh, iaitu ibu bapa perlulah mempunyai peranan untuk mendidik anak sejak dari kecil agar mereka terdidik dan senang untuk dibendung pada masa hadapan. Poin yang kedua, didikan yang dapat membina pemikiran supaya sentiasa berfikiran positif yang mempengaruhi tingkah laku seseorang, seperti mengetahui adab dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah klasifikasi ilmu dengan roh. Salah satunya ialah pendidikan informal. Apa tu pendidikan informal? Pendidikan informal ialah secara ringkasnya pendidikan yang kita alami sekarang. Pendidikan yang berasaskan buku teks, bahan bantu mengajar, iklan dan sebagainya. Maknanya, pendidikan informal ni memerlukan bahan mengajar untuk kita belajar. Kelebihannya ialah pendidikan ini merupakan pendidikan yang teratur dan sistematik. Jadinya, subjek mata pelajaran disusun daripada asas supaya kita lebih mudah memahami. Seterusnya ialah didikan non-formal. Apa tu didikan non-formal? Didikan non-formal ialah didikan yang tidak bersumberkan atau berpandukan buku dan bahan mengajar. Ianya merangkumi pendidikan kemahiran hidup ataupun pendidikan belia. Senang kata, pendidikan non-formal ni macam amali. Tujuannya ialah untuk mengembangkan lagi prestasi pelajar dalam sesuatu perkara. Ianya juga berlaku dalam integrasi ilmu dari segi fizikal, rohani maupun kesihatan. Seterusnya kita pergi kepada soalan 3, manfaat pendidikan dengan roh. Okey, manfaat atau sinonimnya kelebihan ataupun kebaikan. Apa yang kita nampak kebaikan pendidikan dengan roh ni? Salah satunya ialah menguatkan iman seseorang Muslim terhadap agama Islam. Okey, kita boleh tengok beza hari ni, perbezaan orang yang berilmu dengan tidak berilmu bila berhujah. Orang berilmu bila dia berhujah, kata-kata ataupun perkataan yang keluar daripada mulut diorang tu lebih kepada menyampaikan ilmu. Berbanding orang yang tidak berilmu, kata-kata mereka lebih kepada untuk mempertahankan diri ataupun mempertahankan ego mereka sendiri. Okey, seterusnya kualiti seseorang Muslim itu terjamin di masa akan datang. Bila ilmu ni tersebar dengan luas, semua orang akan ketahui dan amalkannya. Jadi generasi akan datang ni tak was-was dan diorang pun takkan amalkan ajaran yang terpesong. Kenapa boleh jadi terpesong? Sebabnya kekurangan ilmu tu sendiri. Saya Farah. Baiklah, yang seterusnya, langkah mengekalkan pendidikan dengan roh. Yang pertama, sentiasa mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Kita perlulah meletakkan Allah sebagai nombor satu dalam apa-apa sahaja hal dalam hidup kita. Dalam keadaan hidup manusia yang dipenuhi kemewahan, sihat dan senang lenang, mungkin manusia ni mampu untuk berpura-pura menafikan ketuhanan Allah. Tapi apabila mereka dihimpit derita dan tak ada siapa pun makhluk dekat alam ni yang mampu untuk membantu mereka pada ketika itu, barulah manusia ni nak mencari balik Tuhan mereka. Kita juga haruslah mengelakkan diri dari melakukan perkara-perkara yang membawa ke arah syirik kerana ianya mendatangkan dosa yang besar. Kita juga perlulah tidak menyekutukannya. Seterusnya, melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Melakukan perkara yang disuruh seperti menunaikan solat, membaca Al-Quran, berzikir dan melakukan amal ibadah kepadanya dengan niat yang betul.
Kita juga haruslah meninggalkan apa yang dilarang olehnya, seperti berzina, minum arak, berjudi dan sebagainya yang mendatangkan dosa. Okey, yang seterusnya, penerapan pendidikan dengan roh dalam PDP. Menghayati setiap ilmu yang disampaikan oleh pensyarah, tidak kira ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Ketika pembelajaran berlaku, kita sebagai pelajar hendaklah fokus dan menghayati setiap apa yang dikatakan oleh guru, kerana setiap satu bait yang dituturkan oleh guru mempunyai kebaikan yang tersendiri dan mengandungi manfaat untuk diri kita kelak. Seterusnya, mengamalkan nilai yang baik yang dipelajari semasa PDP. Setiap nilai-nilai yang baik yang dipelajari, lebih baik kita mengamalkannya di luar waktu pembelajaran. Sebagai contohnya, jika pensyarah mengajar kita apabila terjumpa orang di luar, khususnya orang yang lebih tua, haruslah kita memberi salam kepada mereka. Maka kita perlulah mempraktiskan amalan tersebut kerana ianya mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan juga dapat membuatkan orang lain merasa bahagia kerana rasa diri mereka dihormati. Ya, terima kasih.